Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia. Yang berusaha Encik Borshidi Frederick, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan Pembangunan Usahawan Sarawak. Yang berusaha Puan Ramona Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan. Yang berusaha Dr. Bella Pandian Punusami, Ketua Pegawai Eksekutif IRIS. Yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai Kanan, seterusnya para peserta yang hadir secara fizikal dan di dalam talian. Selamat datang ke Town Hall IRIS 2023, Anjuran Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS. Saya Nizam Ramli, hos anda bagi program hari ini. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiringi restu ilahi. Seterusnya mari kita bersama-sama memanjatkan kesyukuran dan memohon keberkatan kehadrat ilahi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Saudara Muhammad Azim Abdul Aziz untuk mengertai bacaan doa. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh bertafakur mengikut cara masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Ya Allah, ya Qahar, ya Jabbar, kami memanjatkan rasa kesyukuran kepadamu, ya Allah, kerana mengizinkan kami untuk mengikuti program Town Hall IRIS 2023. Ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbal Alamin, kami menadah tangan memohon restumu, kurniakanlah kepada kami iman yang kamil, ilmu yang memberi manfaat, usia yang berkat, kesihatan yang berterusan, keselamatan yang terjamin. Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kekuatan, semangat wajah, keberanian dan kesabaran yang unggul demi mematabatkan pembangunan Belia Malaysia agar menjadi lebih gemilang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin Rahman, amin ya Rahim, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Muhammad Azim Abdul Aziz di atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga Allah SWT memberkati majlis kita pada hari ini, insya-Allah. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, seperti mana hadirin sedia maklum, program Town Hall IRIS 2023 ini merupakan program kali keempat anjuran IRIS sejak tahun 2020. Program Town Hall ini merupakan platform penyebarluasan hub data belia dan hasil dapatan kajian IRIS kepada peserta dalam kalangan pelbagai taruh pembangunan belia untuk dijadikan input dalam merangka program dan aktiviti bagi memenuhi keperluan dan kehendak semasa belia. Hadirin yang dihormati sekalian, tanpa melengahkan masa lagi majlis ini dengan mempersilakan Yang Berhormat Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia bagi menyampaikan ucapan aluan Town Hall IRIS 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Saudara Nizam, pengacara majlis kita ini, yang berusaha Encik Borshidi Frederick, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, yang berusaha Puan Ramona Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Belia dan Sukan, yang berusaha Dr. Bella Pandian Punusami, Ketua Pegawai Eksekutif Institut Penyelidikan Pembangunan Belia Malaysia IRIS, yang dihormati Ketua-Ketua Jabatan dan Pegawai-Pegawai Kanan, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya kasihi dan saya hormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada
Institut Penyelidikan dan Pembangunan Belia Malaysia IRIS, dan tahniah juga atas usaha penganjuran program Town Hall IRIS 2023. Mandakan ini adalah kali keempat, maka kita rasa bangga untuk melihat jalinan dan juga engagement yang berterusan oleh IRIS dalam mengenal pasti dan juga memastikan ruang yang dipertanggungjawabkan ke atas IRIS, terutama dalam membangunkan data-data yang berkait dengan pembangunan belia ini dapat dipenuhi dengan baik. Terima kasih juga diucapkan pada semua peserta yang hadir daripada kementerian dan agensi-agensi berkaitan, badan-badan bukan kerajaan, persatuan-persatuan belia dan sukan, ahli akademik, syarikat-syarikat korporat serta semua pihak yang berkepentingan dan berkaitan. Kehadiran anda semua dalam program ini sudah tentu akan memberikan makna yang besar kepada pembangunan lapangan belia dan sukan. Jumlah belia di Malaysia ini yang berumur antara 15 hingga ke 30 tahun, seperti dalam sistem iData at IRIS, sudah pun mencecah 9.7 juta orang atau 30.3% daripada angka keseluruhan penduduk atau rakyat Malaysia. Ini melihatkan bahawa populasi belia di negara ini mewakili jumlah yang sangat signifikan. Dan setiap tingkah laku kelompok ini memberikan kesan terhadap kemajuan negara. Malah dalam pembangunan sebarang dasar kerajaan, keperluan golongan belia perlu sentiasa diberikan keutamaan. Mendekati dan memahami golongan belia pada masa kini sudah tentu berbeza dan tidak lagi boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang konvensional, yang lapuk, yang sudah ditelan zaman dan tidak berkesan. Kita berada di era persimpangan di mana antara keperluan manusiawi dan desakan teknologi itu harus diberikan pertimbangan. Kita berada di dalam era kecerdasan buatan AI yang sedang menggugat kecerdasan manusia sendiri. Malah suatu masa dahulu ketika di bangku sekolah, apabila ditanya tentang cita-cita anak-anak kita ini, ramai akan menjawab doktor, peguam, jurutera dan guru. Namun di era kini mungkin akan mendengar jawapan-jawapan yang tak pernah kita fikirkan. Pencipta kandungan, content creator, breaker grafik, copywriter, web developer atau saintis data. Ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang lahir pada zaman ini yang menjadi minat kepada golongan muda, anak-anak kita. Keadaan ini sebenarnya bertepatan dengan laporan yang pernah diterbitkan secara bersama-sama oleh Syarikat Gergasi Teknologi Maklumat, Dell Technologies and Institute for the Future, IFTF, pada tahun 2017, berjudul The Next Era of Human Machine Partnerships, bahawa 85% pekerjaan yang bakal wujud pada tahun 2030, tidak terlalu lama daripada sekarang, sebenarnya masih belum tercipta. Ini menjelaskan tentang bagaimana perubahan pantas teknologi bakal mencorak masa depan manusia dengan lebih kompleks dan dinamik. Mengambil kira lanskap kehidupan yang semakin mencabar ini, majalah Forbes dalam satu artikel yang diterbitkan baru-baru ini telah menyenaraikan bentuk-bentuk kemahiran yang bakal mendapat permintaan tinggi menjelang 2030. Antara lain adalah literasi digital, pemikiran dan analisis kritikal, kemahiran pengurusan data, pemikiran kreatif, kecerdasan emosi, pembelajaran sepanjang hayat dan kemahiran kepimpinan. Inilah kemahiran baru yang sebenarnya bukan baru, kemahiran sedia ada. Tapi perlu diberi tumpuan terhadap belia kita untuk menjamin masa depan masing-masing. Berdasarkan kepada perkembangan dan kajian seperti inilah, kita melihat bagaimana institusi seperti IRIS mempunyai peranan yang besar dalam memacu pembangunan data, dalam menggerakkan perubahan negara dan lebih memahami dinamika belia masa kini dan belia masa hadapan. Hal ini juga wajar disambut secara besar-besaran oleh semua pihak berkepentingan, khususnya dalam aspek pembangunan belia untuk memperkemaskan ekosistem berkaitan meliputi pembentukan dasar dan pelaksanaan program yang lebih progresif. Di peringkat Kementerian Belia dan Sukan, setiap bahagian dan agensi di sini mempunyai pelbagai set data yang penting. Namun kita wajar meneliti mekanisme yang lebih tuntas untuk menggunakan semua data ini dalam setiap intervensi yang dilakukan untuk menangani cabaran-cabaran berhubung pembangunan belia.
belia ni golongan yang unik. Kita perlukan kreativiti, kita perlukan diri kita ni sentiasa up to date. Data yang kita ada mungkin berbeza-beza di setiap jawatan, di setiap agensi. Penting untuk kita faham dan penting untuk kita rumuskan bersama-sama supaya apa pun sahaja tindakan kita, apa pun sahaja dalam program-program yang dibangunkan kita, kita tahu apa kita perlu lakukan dalam satu-satu keadaan atau satu-satu senario yang tak boleh dijangka. Sehubungan itu, pelaksanaan Town Hall pada hari ini merupakan satu inisiatif yang penting untuk menyebarluaskan hasil kajian yang dilaksanakan kepada semua pihak berkepentingan berkaitan untuk kemudian yang nanti dijadikan sebagai landasan utama dalam merangka kita punya program bagi memenuhi keperluan semasa belia. Ini sekaligus membentuk persekitaran pelaksanaan program yang dipacu oleh data dan realiti bagi kita mendapatkan manfaat yang menyeluruh. Program ini sudah tentu menyediakan kupasan lebih kritis terhadap keperluan ekosistem belia, mencakupi aspek kesejahteraan, sukan, kepimpinan, ekonomi, kemahiran dan sosial. Maka Kementerian Belia dan Sukan kini sedang giat melaksanakan pelbagai inisiatif yang bakal memberikan manfaat besar kepada golongan belia. Antara yang sedang diberikan tumpuan ialah pembentukan model pembangunan belia madani 2030, MPBM 2030. Model yang memetakan hala tuju pembangunan belia diharap berupaya mencapai matlamat belia sebagai pembangkit masyarakat sejahtera, seterusnya mengukuhkan potensi modal insan belia sebagai tonggak pembangunan negara. Bagi mewujudkan persekitaran sukan yang selamat pula, kementerian ini telah melancarkan kod sukan selamat sebagai panduan dan rujukan kepada semua pihak berkepentingan dalam lapangan sukan bagi menangani sebarang bentuk penderaan dan gangguan yang boleh menjejaskan kesihatan mental dan fizikal individu-individu terlibat dalam sukan. Di samping itu, program Rakan Muda pula akan diberikan nafas baru yang lebih segar dengan melibatkan kerjasama pelbagai kementerian berkaitan. Dan selain itu juga kementerian ini sedang membangunkan program pendidikan demokrasi bagi meningkatkan kefahaman belia di Malaysia tentang sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, rukun negara dan perlembagaan persekutuan. Kementerian Belia dan Sukan mengharapkan semua hasil kajian yang dibentangkan selepas ini dapat dijadikan panduan kepada semua pihak berkepentingan berkaitan untuk merancang dan melaksanakan pelbagai program pembangunan belia secara lebih holistik dan tidak meninggalkan mana-mana kumpulan sasar. Akhir kata, saya sekali lagi merakamkan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat, khususnya IRIS kerana berusaha gigih untuk menjayakan program kita pada hari ini. Selamat maju jaya, dan saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maka dengan itu, saya tamatkan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada YB Timbalan Menteri di atas ucapan aluan yang disampaikan. Mohon YB Timbalan Menteri untuk berada di hadapan pentas untuk acara yang seterusnya. Hadirin sekalian, di majlis ingin menjemput juga Yang Berusaha Dr. Bella Pandian Punusami, Ketua Pegawai Eksekutif AIRI bersama-sama dengan Dip Kehormatan untuk tampil ke hadapan pentas bagi acara seterusnya. Majlis dengan ini menjemput YB Timbalan Menteri Belia dan Sukan untuk meletakkan tangan di tab yang disediakan sebagai gimik pelancaran Asia Pasifik Journal of Youth Study.
Terima kasih diucapkan kepada YB Adam Adli Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Malaysia di atas ucapan haluan serta melancarkan portal APJYS sebentar tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, tak membelengahkan lagi majlis dengan ini ingin mempersilakan Yang Berusaha Dr. Bella Pandian Punusami, Ketua Pegawai Eksekutif IRIS untuk membentangkan hasil-hasil penyelidikan dan hub data IRIS. Majlis dengan ini mempersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada pengacara majlis kita, Cik Nizam. Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada YB Adam Adli bin Abdul Halim, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Puan Ramunah binti Muhammad Razali, Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan, Encik Mursyidi Frederick, Setiausaha Tetap Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, para hadirin yang saya hormati sekalian yang berada bersama-sama dengan kita dan juga ahli jawatan kuasa Town Hall IRIS 2023. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana telah memberi sumbangan yang begitu padu dalam usaha kita menganjurkan. Dan saya juga difahamkan, Saudara Nizam, saya juga difahamkan untuk sesi pada hari ini kita ada seramai 79 peserta secara online. Dan kita harapkan bahawa seperti mana yang dimaklumkan oleh YB Timbalan tadi, dia ada sedikit guruh untuk mententeramkan keadaan. Okey. Okey, so town hall kita IRIS untuk tahun 2023 adalah kesinambungan daripada beberapa kajian yang telah kita laksanakan sebelum ini bagi tahun 2022, 2023 dan kajian-kajian ada juga beberapa kajian yang telah kita laksanakan bagi tahun 2021. Ada beberapa platform yang telah kita sampaikan kajian-kajian ini di dalam pembentangan kita yang berbeza mengikut kementerian, jabatan dan agensi. Cuma hari ini kita ambil kesempatan untuk membentangkan lagi kajian-kajian ini supaya dapat kita gunakan hasil kajian ini dalam usaha kita merangka program-program pembangunan belia. So that is most important elements sebab kita nampak macam kajian-kajian yang dilaksanakan di peringkat bukan saja di peringkat IRIS untuk pemegang taruh kita di peringkat kementerian sahaja, tetapi kajian-kajian kita di peringkat jabatan, agensi dan kementerian-kementerian yang lain juga telah memainkan peranan dalam melaksanakan kajian-kajian. Tetapi our questions is always remain, di manakah dapatan kajian ini pergi? So dapatan kajian ini hanya tinggal sebagai dapatan kajian dan dia tidak ada apa-apa maklum balas sekiranya kajian ini tidak ditransfer kepada maklumat-maklumat ataupun program-program aktiviti pembangunan belia. So jadi untuk tujuan itu saya harapkan secara online dan juga secara fizikal hari ini peserta-peserta yang hadir dapat gunakan sebaik mungkin dapatan-dapatan kajian ini untuk kita dalam usaha kita untuk merangka program-program pembangunan belia. Okey, untuk pengenalan Town Hall IRIS bagi tahun 2023, ianya adalah program berkala yang telah kita laksanakan sejak daripada 2020. Kita laksanakan first year, second year itu kita laksanakan secara fizikal. Even last year kita laksanakan town hall ini secara online, sepanjang 3 tahun ini. Tetapi this is the first time kita try our level best to conduct this particular town hall ini secara hybrid. Okey, ini adalah satu platform penyebarluasan hasil dapatan kajian IRIS seperti yang saya maklumkan. Objektif program ini adalah perkongsian hasil penyelidikan IRIS berfokuskan kepada skop pembangunan belia, perkongsian penggunaan sistem di dalam hub data belia untuk dijadikan tools bagi perancangan program dan aktiviti pemerkasaan belia Malaysia. Dan yang ketiga, memberi peluang kepada peserta untuk menyuarakan persoalan, idea dan cadangan berkaitan dengan penyelidikan. Sebab responden-responden kami
kajian kami yang telah kami laksanakan sebelum-sebelum ini, IBM, Indeks Belia Malaysia, Indeks Budaya Sukan, kajian perumahan, kajian ekonomi dan sebagainya. So responden-responden ini adalah kalangan belia. Jadi suara-suara belia ini kita capture dan kita jadikan ia sebagai satu asas untuk kita gunakan sebagai input dalam penulisan kertas-kertas dasar perubahan-perubahan polisi dan juga untuk penambahbaikan program-program pembangunan belia. It is not the answer. Ini bukannya 100% jawapan kepada semua persoalan-persoalan ataupun masalah-masalah belia yang wujud, tetapi ia boleh digunakan sebagai indikator dalam membantu kita merencana program-program pembangunan belia. So saya akan ringkaskan 8 pembentangan hasil penyelidikan. Kalau saya in actual situation, kalau kita present research, kita akan ada satu research itu kita mungkin perlukan lebih kurang dalam 45 minutes. That's the shortest yang kita boleh present. Tetapi saya cuba rangkumkan 8 kajian. Sebenarnya kita ada 7 kajian dan 1 berkaitan dengan hub data belia. So kita akan cuba sedaya upaya dalam tempoh masa yang diberikan, saya cuba akan bentangkan yang sebaik mungkin. Pertama, kita akan lihat dari segi kualiti kesejahteraan hidup belia Malaysia, yang itu adalah meliputi IBM, Indeks Belia Malaysia. Kedua, ketidakupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi. Ketiga, upskilling and reskilling, study for better employment. YB Timbalan Menteri pun ada menyebut tentang dari segi skill sets yang diperlukan oleh belia-belia kita. Sebab kalau ikutkan kajian-kajian yang kita lihat daripada peringkat international yang dia hasilkan, dia kata the next 2 decades is going to be very tough for belia-belia kita untuk cope up dengan skill set yang diperlukan di masa akan datang. Sebab akan diambil alih oleh aspek-aspek teknologi. So belia-belia kita di dalam program-program TVET dan juga program-program yang berkaitan dalam aspek pendidikan perlu diberi peranan yang lebih penting supaya mereka seiring dengan perubahan teknologi. Okey, dan yang seterusnya, pemilikan rumah belia Malaysia, kompetensi pemimpin muda masa hadapan, aspirasi belia Malaysia, trend budaya sukan rakyat Malaysia dan juga hak data belia. I'm very sure dalam tempoh masa yang diberikan, saya rasa 8 pembentangan ini saya tak dapat hasilkan, saya tak dapat bentangkan satu persatu secara detail. Sebab itu saya akan fokuskan kepada pengenalan, objektif dan juga sedikit dapatan kajian untuk memberi kita input. What is this kajian all about? So kalau nak detail tentang kajian ini, kami akan upload maklumat kajian ini dalam sistem kita dan kita boleh lihat di sana. Okey, yang pertama, I'm going to talk about kualiti kesejahteraan hidup belia yang kita nilai melalui Indeks Belia Malaysia. Indeks Belia Malaysia adalah salah satu tool, merupakan instrumen atau penanda aras yang dibentuk bagi memantau perkembangan kualiti dan kesejahteraan hidup belia generasi belia Malaysia. So yang kedua, pembentukan domain dan indikator baru pada tahun 2021. Sebelum ini IBM kita fokuskan kepada 12 domain dan 58 indikator. Bagi tahun 2021 hingga 2025 di bawah RMK 12, kita fokuskan pada 6 domain dan 41 indikator, berdasarkan juga kepada situasi perubahan situasi yang berlaku the last 2 years. Okay, jadi ada perubahan dari segi, because a lot of people keep questioning mengapa domain kita tak berubah-ubah dan sebagainya. So ikut keadaan semasa, so kita ada perubahan yang telah kita laksanakan, dan input ini juga memandu pemegang taruh agar lebih sensitif dengan perubahan dalam indikator-indikator yang diukur. Saya sebut tadi 6 domain dan juga 41 indikator, rujukan terhadap perubahan dan pembangunan inovatif bagi program pembangunan belia. So antara objektif utama, pertama, dia menilai perubahan gaya hidup. Kedua, menilai perubahan pencapaian yang berlaku ke atas domain dan indikator. Ketiga, menyediakan input serta cadangan. So jadi tuan-tuan dan puan-puan yang daripada kementerian, jabatan, agensi yang juga yang ada berada di atas talian, boleh gunakan dapatan-dapatan kajian ini dalam usaha kita menulis ataupun merangka program-program. Kita mengambil kira dapatan-dapatan kajian ini supaya dia mengenai
kumpulan sasaran yang kita sasarkan, iaitu kumpulan belia. Dan belia dalam kebanyakan kajian kita adalah dalam lingkungan 15 hingga 30 tahun. Dan yang keempat adalah menyediakan input bagi mekanisme penilaian dasar belia Malaysia 2015-2035. Kalau dilihat IBM dan juga beberapa kajian yang kami akan kami akan bentangkan di sini adalah kajian-kajian yang berasaskan kepada 9 bidang keutamaan yang telah digariskan di dalam dasar belia Malaysia 2015-2035. Antaranya juga selain daripada 9 bidang keutamaan, 6 mekanisme penilaian juga merupakan aspek penting yang dilihat secara lebih halus oleh IRIS, kementerian dan juga melalui Kementerian Belia dan Sukan untuk kita melaksanakan kajian ini supaya kajian ini memenuhi cabaran-cabaran utama yang dihadapi oleh belia masa kini. So indeks belia Malaysia seperti yang saya sebut tadi, dasar belia Malaysia, kita pegang dia sebagai salah satu punca kuasa. Kalau kita lihat dari segi 9 bidang keutamaan di sebelah kiri kita, 9 bidang keutamaan yang ada di dalam dasar belia Malaysia adalah, salah satunya adalah pendidikan dan latihan kemahiran. So pendidikan latihan kemahiran kita dah cover dalam satu kajian kita, iaitu upskilling and reskilling. Lepas tu kita ada kenegaraan dan jati diri. Kita ada juga beberapa kajian yang telah even dalam kajian IBM kita dah cover. Gaya hidup sihat dan sejahtera, indeks budaya sukan dah cover. Kepimpinan kita ada kajian yang telah kita laksanakan. So ini adalah sedikit sebanyak yang saya nak sebut di sini, bahawa kajian-kajian ini adalah berteraskan kepada dasar belia Malaysia. Dan 6 mekanisme penilaian yang disebut tadi, salah satunya adalah indeks belia Malaysia. Dan kita juga pegang sebagai punca kuasa rancangan Malaysia ke-12 2021-2025, di mana kajian-kajian ini mempunyai direct effect kepada RMK 12. Okay, dan sebegitu juga dengan plan strategik KBS 2021-2025, di mana kita ada 5 teras strategik dan 5 objektif strategi. Next one, trend pencapaian tahap kualiti dan kesejahteraan hidup belia, walaupun dia masih di dalam tahap sederhana, tetapi kita nampak ada bagi tahun 2019 kita nampak penurunan. Sebelum pandemik dia ada penurunan, tetapi penurunan itu tidaklah begitu ketara sebab kita masih lagi di tahap sederhana. Kita tak pergi bawah. So kalau belia-belia kita kalau turun di peringkat yang lebih bawah lagi, mungkin kita perlu mengambil inisiatif yang lebih serius untuk mengatasi. Tetapi kita masih di sederhana. Maksudnya we cannot be in a comfort zone, tetapi kita kena melaksanakan program-program yang bersesuaian supaya daripada tahap sederhana kita dapat naikkan kepada tahap memuaskan dan juga sangat memuaskan kalau ikutkan skala penilaian kita. So bagi tahun 2022, last year kajian kita secara keseluruhan kita ada sedikit peningkatan selepas kita keluar daripada pandemik. So kita akan tengok secara detail 6 domain yang saya maklumkan tadi berkaitan dengan I'm not terlalu kecil, tetapi saya letakkan 2 warna di sana. Warna hijau adalah warna yang kita nampak ada peningkatan. Pendidikan, kesejahteraan mental dan fizikal ada peningkatan, dan dari segi nilai dan identiti. Ini adalah 3 domain yang kita nampak ada peningkatan, padahal domain-domain lain, ekonomi, sosialisasi politik dan media dan digital citizenship ada pengurangan dari segi domain secara keseluruhan. Ini bukan sahaja indikator hanya dari segi domain, tetapi dia disebabkan oleh indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kalau kita lihat daripada aspek ekonomi, I'm not going to go into detail sebab slide selepas ini akan kita bentangkan dengan lebih detail lagi. Bagi contohnya saya bagi domain ekonomi, walaupun kita nampak ada penurunan 59.07 tahun 2021 kepada 58.55 secara keseluruhan, tetapi kita lihat ada peningkatan sedikit dari segi belia-belia kita dari aspek bebas hutang, keboleh pekerjaan, kadar pengangguran belia. Ini kita dapat lihat selepas pandemik, 3 perkara ini dapat meningkat. Okey, dia dapat menurun.
walaupun dia tunjukkan indikator dia meningkat, tetapi dari segi bebas hutang di kalangan belia-belia kita menurun, dan juga keboleh pekerjaan mereka meningkat. Kadar pengangguran belia juga menurun. So selepas pandemik. So ini adalah beberapa perkara. Tetapi selain daripada itu, kalau kita tengok jaminan kewangan dan literasi kewangan di kalangan belia masih lagi menurun. Maksud dia, belia-belia kita masih lagi perlukan input ataupun awareness dari aspek jaminan kewangan, literasi kewangan dan sebagainya. So ini adalah sedikit sebanyak pencapaian skor kita bagi ini adalah meningkat 0.46. Pengiraan skor menggunakan data primer dan sekunder. Pertama kali untuk data IBM, pertama kali kita gunakan data-data sekunder dan juga data-data primer. Pengiraan skor berasaskan kepada pemberat mengikut keutamaan domain. So itu, dan seterusnya skor keseluruhan IBM 2021 tadi kita lihat dalam bentuk jadual. So kita lihat dari segi pendidikan dan bersama dengan indikator-indikator dia. Kalau kita lihat dari segi pendidikan, kita ada peningkatan daripada 82.50 kepada 83.64. Mungkin ada yang tertanya, there is a reason behind, walaupun kita dalam kedudukan pandemik, tetapi dari segi aspek pendidikan diteruskan, tidak ada, walaupun kita buat secara online dan sebagainya. Tapi dari segi pencapaian pendidikan, literasi pendidikan, kita nampak dua indikator ni adalah menurun. Dari segi ekonomi, kita nampak secara keseluruhan indikator dia turun dalam percentage yang very small, daripada 59.07 kepada 58.55. Tetapi kedua-duanya masih lagi di tahap yang kurang memuaskan. Berarti domain ekonomi dan indikator-indikator ekonomi perlu diberi perhatian yang serius. Pemegang taruh yang mempunyai peranan dalam membangunkan usaha pembangunan belia, bukan kami saja di peringkat kementerian, tetapi kementerian, agensi, jabatan lain yang mempunyai peranan, bolehlah gunakan dapatan-dapatan kajian ini untuk merangka program-program yang bersesuaian. Okey, jaminan kewangan, literasi kewangan, bebas hutang, keboleh pekerjaan. Walaupun bebas hutang dan juga keboleh pekerjaan dalam berbanding dengan tahun 2021 dengan 2022 ada peningkatan, tetapi secara keseluruhannya saya rasa perlu, sebab kita masih lagi di dalam tahap yang tidak memuaskan. Okey, walaupun indikator dia adalah meningkat. So sama juga dengan kesejahteraan mental dan fizikal, saya rasa dia selari dengan kedudukan pandemik kita sebelum ini. Persepsi berat badan menurun, waktu lapang tidak digunakan secara berfaedah, merokok, vape di kalangan belia-belia kita, amalan pemakanan yang seimbang, so semuanya mengalami penurunan. So maksud dia dari aspek kesejahteraan mental dan fizikal perlulah dilihat secara lebih terperinci untuk merangka program-program yang bersesuaian. So I cannot go into detail sebab each of these dapatan ni ada detail dia. So if I start going to this detail ni, kira satu kajian ni saja saya rasa saya bentang 1 jam. Okay, so I'm going to just go in untuk memberi satu gambaran secara keseluruhan. Okey, sosialisasi politik, kenegaraan dan demokrasi, antara domain yang kita nampak ada penurunan dan dia ketara daripada 60.31 kepada 58.64, daripada tahap sederhana kepada tahap kurang memuaskan. So walaupun percentage dia kurang, tetapi dia ada penurunan. Dan dari segi kewujudan polisi berkaitan pembangunan belia, kewujudan pendidikan mengundi, kebebasan bersuara, perbincangan politik kenegaraan dan demokratik, penyertaan politik kenegaraan dan demokratik, mengikuti perkembangan politik, patriotisme, semangat perpaduan, dan all these indikator ini menurun. Okey, secara keseluruhannya. Cuma mengikuti perkembangan politik kenegaraan dan demokratik ada peningkatan sedikit. Kalau kita banding, itu pun small percentage in terms of indicator. Okey, ini secara keseluruhan nilai dan identiti secara keseluruhannya berada di tahap yang memuaskan, walaupun indikator bagi tahun 2022 drop sedikit, tetapi I would say nilai
nilai dan identiti belia kita di peringkat nasional masih lagi di tahap yang memuaskan. Berarti belia-belia kita masih lagi boleh dibentuk. Kita kan selalu sebut belia adalah aset negara. So saya rasa belia-belia kita boleh dibentuk sebab nilai dan identiti masih lagi ada peluang untuk dibentuk. Bukannya tercorot. Kita janganlah ambil 1-2 kes jenayah sana jenayah sini kita labelkan bahawa jenayah belia kita dah dalam kedudukan yang tercorot. Tetapi nilai dan identiti which is the fundamentals for belia sebagai satu aset yang penting, saya rasa kita masih lagi boleh bertahan. So saya rasa itu adalah antara ini. Dan last one, media dan digital citizenship. Ini adalah satu domain baru, domain yang ditambah baik daripada domain asal, dan antara indikatornya adalah akses kepada media. Walaupun kita nampak ada penurunan sedikit, tetapi perlu the stakeholders yang mempunyai peranan dalam pembangunan belia perlu melihat secara lebih keseluruhan. Ini adalah highlights secara keseluruhan. IBM 2022 meningkat 0.46. 3 skor domain kita IBM 2022 meningkat, iaitu pendidikan, kesejahteraan mental dan fizikal, dan nilai dan identiti. Ini 3 meningkat. 3 skor domain 2022 yang mengalami penurunan adalah ekonomi, sosialisasi politik, kenegaraan dan demokrasi, dan media dan digital citizenship. Okey, domain sosialisasi politik, kenegaraan dan demokrasi mengalami penurunan. Sebelum ini dia di tier 2. Sekarang untuk tahun 2023 dia turun ke tier 3. Ke tier 3. Domain pendidikan mencatatkan pencapaian skor tertinggi di tahap sangat memuaskan, dan domain ekonomi mencatatkan pencapaian skor terendah di tahap kurang memuaskan. Okay, and then seterusnya domain pendidikan dan nilai identiti bagi tahun 2022 ni berada di tier 1 which is the highest. Pencapaian domain kesejahteraan mental dan fizikal dan media dan digital citizenship bagi IBM di tier 2. So saya rasa the tier saya akan terangkan di sini. So kerangka kanvas pembangunan belia, kalau kita tengok, kita labelkan mengikut 3 tier. Tier 1 dalam kedudukan yang baik, tier 2 sederhana, tier 3 lemah. So ini menyumbang kalau kita tengok kotak di luar sana adalah kotak yang melibatkan 10 kumpulan pelaksana, pemegang taruh yang mempunyai peranan dalam pembangunan belia, dan kotak di dalam tu warna pink tu adalah 8 kumpulan sasaran belia, di mana belia masa, belia perkumpulan belia, belia berkerjaya, belia di IPT dan sebagainya. So kalau kita lihat maklum balas yang kita dapat daripada IBM dan juga kajian-kajian kita adalah selalunya berteraskan kepada 10 kumpulan pelaksana dan juga 8 kumpulan sasaran belia. Bukannya dapatan ini hasil daripada feedback daripada orang-orang yang selain daripada kumpulan belia. So cabaran utama pembangunan belia masa kini adalah bagaimana untuk merancang, melaksanakan program yang dapat memberi impak maksimum kepada kumpulan sasar secara konsisten. One of the stakeholders yang very close dalam pembangunan belia adalah Kementerian Belia dan Sukan. Dan kita juga ada kementerian-kementerian lain, agensi, jabatan yang mempunyai peranan dalam pembangunan belia. So it is not only the sole responsibility of KBS, tetapi juga kementerian-kementerian lain. Kalau kita tengok di dalam tier 1, domain pendidikan, nilai dan identiti, di dalam skor lingkungan 75 hingga 100, mereka masih lagi memerlukan lonjakan inovasi. Dan di tier 2, kesejahteraan mental dan fizikal, media dan digital citizenship di tahap yang sederhana, dan skornya dalam lingkungan 60 hingga 74 memerlukan pendekatan intervensi dan pemerhatian yang khusus. Dan of course yang saya maklumkan tadi dalam tier 3, ekonomi, sosialisasi politik, kenegaraan dan demokrasi, pendekatan diagnosis, perbincangan kumpulan berfokus perlu, sebab ini adalah domain yang berada dalam tahap yang lemah dan perlu diberi perhatian yang lebih serius. Okey, saya rasa itu adalah snapshot. Saya ambil sedikit masa lebih untuk kajian IBM sebab indeks belia Malaysia yang merupakan ada 6 domain dan juga 41 indikator ini, dia dah terangkan secara keseluruhan tentang kajian-kajian yang saya akan bentangkan kemudian.
Contohnya upskilling and reskilling dah cover dalam pendidikan dan sebagainya. Tetapi kita narrow down kita punya study based on dapatan kajian IBM ni untuk lihat lebih jelas setiap kajian-kajian itu secara lebih terperinci. Contohnya, ketidakupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi. Ekonomi is one of the domain dalam IBM tadi yang mencatatkan bahawa penurunan yang ketara. So jadi kami lihat juga ketidakupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi adalah satu komponen yang penting diberi perhatian. Kalau dilihat dari segi dapatan kajian kita yang kita laksanakan untuk melihat ketidakupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi, kita lihat beberapa objektif dia, antaranya mengenal pasti faktor-faktor yang menyumbang kepada ketidakupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi. Kedua, mengkaji ciri-ciri atau indikator yang dapat meningkatkan keupayaan belia bersaing dalam sektor ekonomi. Dan yang ketiga, menyediakan input bagi pembangunan. Mengapa? Mungkin ada kita tertanya mengapa belia patut bersaing dalam sektor ekonomi. So dia tak bolehlah duduk dalam comfort zone kan. So I think the belia-belia kita patutnya bersama-sama dalam usaha untuk maju ke hadapan untuk memastikan bahawa aspek ekonomi yang merupakan komponen penting dalam kehidupan, dalam menjamin kualiti kesejahteraan hidup kita, patut diberi perhatian yang serius. Sebab itu belia-belia perlu peka kepada persekitaran untuk memastikan ekonomi ini mereka adalah satu tempat yang boleh mereka saing dan mereka ke depan. Okey, kita laksanakan kajian ini melalui dua kaedah, kuanti dan juga kualitatif. Kualitatif ni kita melakukan melalui perbincangan kumpulan berfokus iaitu FGD, Focus Group Discussion. Untuk kuanti kita ada 5,995 responden secara survey 18 hingga 40 tahun. Dan kualitatif kita ada 10 informan setiap negeri, 8 kumpulan sasaran belia mengikut 6 zon. Okey, dapatan kajian dapatan kajian dari segi profil demografi kita. Kalau kita lihat dari segi lelaki dan juga perempuan, saya rasa kita ada sedikit balance. Kita lihat juga dari segi kategori umur, belia awal, belia pertengahan, belia akhir dan juga pasca belia. Dan pasca belia ni adalah belia-belia atas daripada umur 40 tahun. Okey, 30 tahun ke atas. Sebab belia 15-30, so 30 tahun ke atas. Status perkahwinan, bangsa, taraf pekerjaan, kita try our level best. Survey ini dapat balance subjects. So kalau kita lihat dari segi kecukupan pendapatan, yang paling tinggi sekali belia-belia melaporkan bahawa ini daripada 5,000 responden tadi, rata-rata mengatakan bahawa mereka tidak cukup. 48.4% gaji mereka tak cukup, kecukupan pendapatan. Cuma 25.4% saja cukup untuk keperluan asas, bukan untuk pembelian rumah dan sebagainya. Aset tu mereka tak mampu. Ini untuk jalankan kehidupan biasa. So saya dah tengok belia-belia yang dah mengangguk. So and then yang ni cukup untuk kebanyakan perkara. 17.5% ini mungkin ada yang unnecessary spending, beli gadget-gadget telefon yang mungkin tak perlukan at this moment, tetapi mereka rasakan itu adalah satu keperluan. Dan seterusnya cukup untuk membeli apa yang dihajati dan menyimpan sedikit. Itu 8.7% sahaja. Okey, kalau kita lihat dari segi perbelanjaan, boleh besarkan tak yang skop perbelanjaan? Okey, perbelanjaan yang paling besar, saya rasa saya boleh nampak sikit, dari segi telekomunikasi. Okey, dari segi gadgets dan sebagainya, saya rasa 17.3%, 17.3%, dan juga dari segi bil dan utility 15.2%, dari segi pengangkutan 13.6%. Ini adalah pola perbelanjaan belia-belia kita mengikut dapatan daripada pendapatan mereka. So kalau kita lihat, yang paling tinggi of course telekomunikasi. Okey, handset yang mahal, contohnya iPhone 5,000 pun dia sanggup beli. Walaupun gaji dia kurang, tetapi dia sanggup beli. So these are the some of the expenses yang mereka ni. Dari segi percutian pun ada juga, tapi smaller percentage, 1.9. Dari segi
aktiviti rekreasi 3.0. So ini adalah sedikit sebanyak, dan anggaran perbelanjaan mengikut gaji mereka adalah mengikut apa yang dah ada. Anggaran perbelanjaan bulanan. Bawah sikit. Anggaran perbelanjaan bulanan. Okey. So kalau kita lihat dari peratusnya, kita tengok 43.5% yang paling besar adalah di bawah RM1,000. Okey. And ini yang gaji di bawah ni And then anggaran perbelanjaan bulanan 37, yang kedua 37.2% dalam lingkungan 1,000 kepada 2,000. Okey. So ini adalah antara dapatan-dapatan yang boleh kami share, dan kadar simpanan bulanan of course 32.8% di kalangan belia-belia kita tidak boleh simpan sebab dia memang tak ada duit lebihan. Okey. And then 28.0 simpanan 1% hingga kurang daripada 10%. And then yang seterusnya 26.1% ni simpanan 10% hingga kurang daripada 20%. So kalau kita lihat dari segi pola perbelanjaan dan juga jenis-jenis perbelanjaan, kita nampak kadar simpanan belia-belia kita memang amat rendah. Macam mana nak miliki rumah? Macam mana kita nak membiayai perbelanjaan kita yang lain? So ini adalah antara perkara yang perlu kita dapat ni. Dan kesimpulannya, ini kajian yang kedua, very simple. So cabaran belia bersaing dalam sektor ekonomi, antara cabarannya adalah kemahiran dan latihan ICT, bimbingan perniagaan, fokus akademik, sokongan motivasi, jaringan networking, penyaluran maklumat, syarat yang ketat, kelayakan dan kompetensi, jaringan networking, diskriminasi majikan. So ini adalah antara cabaran-cabaran belia yang ingin bersaing dalam sektor ekonomi bersama-sama dengan kawan-kawan yang lain. Okey. Dan pendidikan, pengetahuan, kemahiran juga perlu diberi perhatian yang serius. Peluang pekerjaan yang perlu ada kepada semua belia-belia kita. Pasaran kerja, situasi semasa, pendapatan kasar, pendapatan sampingan, tanggungan perbelanjaan, keupayaan bersaing dalam sektor ekonomi. Semua ini akan menjurus kepada belia-belia kita untuk bersaing dalam sektor ekonomi. Dan rumusan kajian kita saya letakkan dalam satu slide, padahal the whole book is so thick. Pertama, kesejahteraan kewangan. Kita cadangkan tingkatkan ketahanan kewangan, lebih bijak mengurus hutang, tidak mudah rasa selesa dengan kedudukan kewangan semasa, tingkatkan simpanan, persaraan dan pelaburan. Dan keboleh pasaran, tingkatkan keboleh pekerjaan, tidak memilih. Ini saya akan share sedikit dalam kajian upskilling and reskilling nanti. Tingkatkan pengetahuan, keusahawanan, tingkatkan kualiti dalaman, kemahiran pemikiran, penguasaan komunikasi dan nilai-nilai murni. So dari aspek pembangunan kendiri, tingkatkan asertif, iaitu ketegasan diri terhadap sesuatu perkara. So kalau perkara-perkara ini dapat diterapkan oleh belia-belia kita, saya rasa belia-belia kita melalui cabaran-cabaran yang sentiasa ada, cabaran bukan habis di sini tetapi cabaran yang sentiasa ada, belia-belia kita mampu untuk bersaing di dalam sektor ekonomi. Banyak perkara yang perlu dilihat secara lebih terperinci. It's quite interesting study. Saya would like to share. Kalau sesiapa berminat boleh communicate dengan kita, kita akan share the whole detail. Sebab yang ni untuk pembentangan kita just ambil snapshot saja. Okey. Saya ada sebut tentang mekanisme penilaian dalam dasar belia Malaysia yang menekankan kepada aspek pendidikan. Okey, latihan dan pendidikan. So latihan TVET adalah satu perkara yang penting, dan because saya maklumkan tadi dalam jangkaan dalam tempoh 2 dekad lagi, mungkin 1 dekad pun kita dah nampak dia punya pembangunan. Kebanyakan kerja-kerja yang dilaksanakan oleh kita akan diambil oleh teknologi. So jadi TVET ini akan menjadi satu bidang pengajian yang akan menjadi sangat-sangat relevan. Tetapi ada big challenges among the TVET institusi-institusi yang mengendalikan program-program TVET, because boleh pasaran dan juga
mismatching di antara skill set yang mereka ada dan juga demand daripada organisasi. So ini adalah antara perkara yang perlu diberi perhatian dan kami ambil sedikit inisiatif untuk mengkaji upskilling and reskilling study for better employment opportunities among youth. Untuk makluman, kami kajian ini juga Tuan, kami laksanakan bersama dengan Universiti Malaysia Sarawak. So kajian ini adalah kajian bersama yang kami laksanakan IRIS dan Universiti Malaysia Sarawak bersama-sama dalam kajian ini. Okey, antara objektif utama mengkaji profil belia berkelayakan TVET. Kita choose TVET graduates among the whole graduates di dalam 8 kementerian 8 kementerian yang mempunyai TVET programs. Salah satunya daripada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Sumber Manusia, semua ada beberapa kementerian yang melaksanakan program-program TVET di bawah mereka. So jadi kita gunakan penyelia-penyelia di setiap institusi-institusi ini untuk membantu mengumpul data untuk kita. Kita dapat banyak data-data, I think more than 2,000 something yang kita dapat, tetapi yang kita gunakan untuk kajian ini adalah dalam lingkungan 920 responden sahaja, because ada data yang tak lengkap, so kita tak gunakan. Tetapi untuk statistik survey ni, saya rasa sample size ini cukup untuk kita membuat satu conclusion. Mengenal pasti petunjuk utama di antara ekspektasi industri dan berbanding dengan kemahiran sedia ada. Mengenal pasti komponen utama merangka plan tindakan. Menjalankan penanda aras pelaksanaan TVET negara-negara peneraju. Kita ambil IR 4.0 dari, kita ambil contoh negara-negara yang maju dalam program TVET, Australia, UK, Jerman, Singapura dan China. Dan kita juga mengenal pasti cadangan untuk pengubalan dasar. So jadi kajian kita ni kita laksanakan secara dalam talian, 920 responden, 6 zon, dan kita juga ada kumpulan berfokus FGD di mana 17 pemegang taruh Persatuan Belia dalam 6 zon telah dipilih untuk kita laksanakan FGD, Focus Group Discussion, dan analisisnya adalah melalui deskriptif, frekuensi dan juga cross steps. Kita tengok melalui mismatching sama ada kursus-kursus yang ditawarkan bersesuaian dengan pelajar-pelajar yang telah menghabiskan pengajian mereka dan kerja yang mereka laksanakan. So ini adalah graduan-graduan TVET yang kita trace melalui institusi-institusi TVET melalui bantuan mereka untuk mereka mengumpulkan data-data ni dalam lingkungan umur 15 hingga 40 tahun. Okey, dan yang mereka adalah dalam kumpulan 8 kumpulan belia jugalah. So skop kita jurang kemahiran TVET, permintaan dan bekalan. Okey, dapatan kajian kita melalui sesi libat urus bersama pemegang taruh yang saya sebut tadi, melalui 16 pemegang taruh tadi. Penglibatan dalam pekerjaan berbeza mengikut industri. Tahap kemahiran tidak menepati industri. Set kemahiran G2 yang diperlukan dalam era IR 4.0 di Malaysia. Persepsi rendah terhadap TVET program. Ketidaksediaan majikan menerima perubahan ke IR 4.0. Kadang-kadang institusi TVET ni dah bagus, tetapi masuk majikan, dia tak compatible dengan apa yang dia belajar. So jadi both majikan, organisasi dan juga the TVET providers perlu lihat bersama-sama apakah skill set yang perlu di masa akan datang dan apakah keperluan industri-industri di luar sana. Kalau ini dapat dilaksanakan secara menyeluruh, saya rasa TVET programs will go better. Ini persepsi dan juga pandangan saya. Mungkin TVET program can go better than program-program di peringkat universiti kita. I'm talking about dalam 10 tahun akan datang ataupun dalam masa yang ni. It's not going to happen in a short period of time. So kelayakan TVET dan keperluan pekerjaan, kalau kita lihat di sini, daripada responden yang kita survey, 46.2% match dengan skill yang dia dapat dan kerja yang dia laksanakan. Tetapi 8.3 underqualified dan overqualified 45.5. So apa yang dia dapat dan apa yang dia kerja tak bersesuaian. So kalau kita lihat not too bad,
46.2%, lebih separuh mempunyai pekerjaan yang tidak setara dengan kelayakan. Kalau kita tengok 45.5 dan juga 8.3, mereka dapat pekerjaan yang tidak setara dengan kelayakan mereka. So the TVET programs dan juga persijilan SKM level 1, 2, 3, diploma dan sebagainya perlu lihat secara lebih mengkhusus dan perlu berurusan dengan pihak industri untuk memastikan bahawa mereka dapat pekerjaan mengikut kemahiran. Kita lihat semi skill 63.1, low skill 16.9%, high skill 19.3%. So kalau kita lihat semi skill ni adalah skill yang mungkin melalui pengalaman, melalui kursus-kursus latihan dan sebagainya. Low skill ni yang amat rendah, dia tak perlu pergi kursus pun, dia boleh buat. Contohnya macam labor work, angkat barang dan sebagainya. So dia tak perlu. Kadang-kadang TVET graduan pergi dekat organisasi dan sebagainya, dia buat kerja yang tak semestinya ikut kelayakan dia. Dia buat low skill job, padahal dia belajar whatever, welding, tetapi dia buang sampah ke whatever, because dia just nak mengisi kerja, kan? So they just grab whatever it is. So it should not be the case. It should be in a different way. Dia berbaloi dengan apa yang dia belajar. So gaji mengikut kelas dan juga kesepadanan, kelayakan mengikut kategori pekerjaan. Kalau kita lihat di sana, yang match high skill ni, yang keluar graduan TVET ni, yang match tingginya memang high skill, dia match 62.5%, which is good. Semi skill 42.5 dan low skill 40.8. So walaupun kita nampak match, tetapi kita tengok juga underqualified dan overqualified, di mana mereka, pendidikan mereka tak sesuai, bukan tak sesuai, dia tak padan dengan kerja yang mereka laksanakan. So kesepadanan lebih tinggi bagi mereka yang bekerja dalam kategori high skill. So high skill kalau kita tengok 62.5. Secara keseluruhan saya nak beritahu, it is not too bad. TVET yang ada sekarang, it's not too bad. Dia kena revamp sikit, look into the industrial needs, buat penambahbaikan. Okey, dari segi kesepadanan kelayakan mengikut industri, kita lihat non-service, contohnya agriculture, electricity, construction, water supply dan sebagainya, dan services, accommodation, food services, food and beverage, professional, scientific and technical. So kita lihat dari segi keseluruhan, kesepadanan lebih tinggi dalam sektor bukan perkhidmatan, iaitu 52.7, melebihi kelayakan lebih tinggi di sektor perkhidmatan, 50.7. So kalau kita lihat, responden wanita mendapat gaji yang lebih rendah. Ini ada antara finding. Dia keluar sama-sama, tetapi apabila pergi kerja, dia dapat gaji lebih rendah. It is not fair. So someone have to take up this seriously untuk lihat, keluar daripada TVET provider yang sama, tetapi apabila kerja dia tak dapat a balance of ni. So ini ada diskriminasi di peringkat majikan, I'm not very sure. Tetapi dalam dapatan kita, responden kita memang equal, lelaki dan perempuan. Mereka adalah TVET graduates. So mereka punya respons mengatakan bahawa mereka secara keseluruhan perempuan memang gaji lebih murah. So kemahiran secara keseluruhan, I pick up few skills, which is skills required dengan skills yang mereka ada, yang diperlukan dan skill yang mereka ada selepas mereka keluar. So 64.5% kita nampak secara keseluruhan dari segi literasi memang ada, dan dari segi teknikal 63.7% di tengah-tengah, kotak yang di tengah-tengah. And then kalau kita tengok dari segi numeracy skills, computer skills, English language skills, kita nampak macam we are not too bad. Tetapi I'm not worried about yang tengah-tengah tu, 62.1, 63.7, 66.1. Itu menunjukkan bahawa TVET program kita not too bad. Dia masih lagi boleh menghasilkan graduan yang boleh diambil untuk bekerja. Tetapi tengok yang percentage di atas tu, 18.1, 19.8. So itu perlu diberi perhatian yang serius supaya kita nampak 100%. Kita nak kotak-kotak itu, contohnya dia ada
62.1 tu dia jadi 100%. Maksud dia memang 100% daripada skills yang dia require dan skills yang dia dapat adalah 100%. Maksud dia inilah graduan-graduan daripada TVET yang diperlukan. Okay, and then di sebelah kanan pula 4 kumpulan dalam kalangan responden, iaitu kita lihat overskill, highly matched, low matched and underskill. Highly matched 33.7 sahaja. Okay, overskill, underskill and low match 44.7. So kalau kita letak di sini program-program TVET ni, dia kena revamp jugalah, kena tengok dari segi program itu, sebab ada banyak persoalan-persoalan yang timbul sebab TVET providers, they just provide certifications dan mereka keluar, dan apabila mereka keluar, who cares? So jadi dia kerja kat mana, apa dia buat dan sebagainya, nobody cares. Tetapi kalau skill yang cukup, mereka dapat survive. Tetapi kalau skill yang tak cukup, end up mereka become a labor, normal labor. Tak perlu pun masuk TVET kalau dia tahu awal-awal, terus jadi labor. Tak perlu spend 2 years or 3 years to do the TVET program. End of the day you end up jadi labor yang tak perlukan apa-apa skill pun. Okay, so all this need to be looked at. Okay, antara 8 isu utama yang kita identify, perbezaan pekerjaan mengikut zon, hierarki pekerjaan, penglibatan graduate TVET dalam pekerjaan, perbezaan gaji, kesepadanan kelayakan, kesesuaian bidang pengajian. So the pelajar-pelajar pun kena pandai tengok mana kursus yang sesuai, bukan ambil disebabkan paksa dan sebagainya. So itu pun perlu dilihat secara lebih terperinci. Cadangan kajian, penjenamaan semula TVET, program pendidikan. Kajian ini juga kami telah bentangkan secara detail bersama dengan Kementerian Sumber Manusia YB untuk makluman. Kepada Kementerian Sumber Manusia, saya rasa saya dah buat 2 kali dah pembentangan. Satu bersama dengan Timbalan Ketua Setiausaha dan satu lagi bersama dengan Timbalan Menteri baru-baru ni selepas government baru ditubuhkan. So penjenamaan semula TVET, program pendidikan, insentif mobility dan hardship, menetapkan mekanisme untuk memperkasakan keperluan pekerjaan, pembangunan pekerjaan, melaksanakan upskilling dan reskilling untuk pekerjaan masa hadapan. Satu lagi perkataan upskilling, reskilling dan cross skilling. So kadang-kadang kita perlu juga ada skill-skill yang mungkin ada dalam pendidikan tetapi dia tak ada di mana-mana. So kalau cross skilling berarti daripada satu bidang ke satu bidang lagi pun dapat menjamin kualiti pekerjaan di kalangan belia-belia kita. Okey, saya rasa saya dah habis berapa? 3. So saya akan cuba sebab dalam masa 15 minit I will try. Okey, saya sebut tadi masalah ekonomi dalam IBM. Ekonomi is one of the component yang kita nampak ada penurunan. Penyumbang kepada ekonomi ini adalah aspek-aspek pemilikan rumah di kalangan dia punya efek dari aspek domain ekonomi ini kepada usaha pemilikan rumah di kalangan belia. So belia-belia kita ni kalau kita lihat secara keseluruhan, mereka susah untuk memiliki rumah. Sebab duit gaji, kalau kita tengok kajian yang tadi, perbelanjaan banyak tetapi gaji kurang, and then saving kurang. So end of the day, you tolak all the perbelanjaan, you ada sedikit saja duit untuk you belanja untuk perbelanjaan harian you. So you tak ada duit untuk beli rumah. So jadi aspek itu adalah perkara penting yang kami lihat. So kami buat satu survey untuk lihat kediaman ataupun rumah yang merupakan keperluan asaslah kepada kehidupan masyarakat. Dan Dasar Belia Malaysia telah menggariskan 4 cabaran belia, iaitu sosial, ekonomi, politik dan ekonomi. Teknologi, dia ulang balik ekonomi. So 4 cabaran utama. So dalam pemilikan rumah merupakan salah satu perkara yang perlu dikaji, di mana ia dilihat mempunyai kaitan dengan 2 cabaran utama.
iaitu sosial dan ekonomi seperti yang saya maklum tadi. So agenda utama kerajaan adalah memastikan bahawa pemilikan rumah di kalangan belia-belia kita yang baru graduan, baru berkahwin dan sebagainya untuk mereka beli rumah. Saya rasa kerajaan pun ada banyak inisiatif the last few years untuk memastikan bahawa ada sedikit bantuan daripada kerajaan untuk memastikan belia-belia kita memiliki rumah. Tapi dia tak bolehlah bagi semua duit kan. So kita kena cari juga duit. So jadi objektif dia pertama untuk kajian ini mengenal pasti kemampuan dan kesediaan. Kedua, tahap pengetahuan belia. Ketiga, cadangan inisiatif dan program. Dan skop kajian kita adalah warga negara Malaysia yang menetap dalam Malaysia berumur 18 hingga 40 tahun. Kita survey kita lebih kurang dalam 5,000 plus, 5,000 plus. 5,000 lebih responden kita yang menjawab persoalan ini. Antara dapatan kajian yang saya nak share, just be with me, kajian ini sekejap je. Okey, dapatan kajian, pemilikan rumah dalam kalangan responden adalah kecil. Ini daripada 5,000 yang saya sebut tadi, iaitu 16% sahaja berbanding peratusan keseluruhan untuk Malaysia. Purata harga rumah mampu milik yang mempunyai lebihan pendapatan adalah 167. Boleh beli rumah di Putrajaya, 167. Selepas dia dah tolak all these things, jadi belia tak dapat beli rumah. So inilah hakikatnya. So kita ada banyak skim daripada kerajaan dan sebagainya, tetapi skim sekarang ni, dulu rumah 160, saya rasa waktu saya mula-mula kerja, saya rasa 200,000, bawah 200,000 you dah beli double story link house. Sekarang tak dapat. So lebih daripada 60% responden tidak mempunyai baki pendapatan yang mencukupi. Ini yang menyebabkan mereka hutang, yang indikator dalam domain ekonomi tadi kan, yang bebas hutang tu. So mereka ni banyak berhutang, lepas tu credit card dan sebagainya. So adalah dalam dapatan kajian kita, I didn't go in detail, tetapi ini adalah antara punca-punca lah yang mereka hutang. Kononnya nak tutup hutang, tutup lubang hutang, dipinjam, lepas tu lah sini tak bayar, sini hutang, sana hutang dan sebagainya. So ini adalah kekangan belia-belia kita. Kekangan memiliki rumah dalam kalangan belia adalah kerana kurangnya pengetahuan tentang literasi kewangan. So mereka ni dah lah gaji kurang, tetapi dari segi awareness untuk menyimpan, untuk jimat dan sebagainya tak ada. Saya tak nak bagi contoh-contoh, tetapi kadang-kadang kita lihat belia-belia kita baru kerja masuk, you boleh tengok dia punya handphone bulan pertama tu paling mahal. Dia beli, itu dulu dia beli. Padahal benda lain. Lepas tu dia tahu harga kereta ni akan jatuh memang drastik sangat, tetapi dia nak beli kereta juga. Sebab dia tengok kawan-kawan dari kereta. Pakailah motor dulu kan. So there's so many things that you can control within your reach before you end up being orang yang berhutang. Okay, jadi saya sebut ini sebab all these things akan menyebabkan mereka ni tak dapatlah beli rumah kan. So dari 59.3 belia yang belum memiliki rumah masih menumpang kediaman keluarga dan 35.9 menyewa. Ramai yang 59 ni, ramai duduk dengan family. Duduk dengan family, dia kata, mengapa aku nak beli rumah? Duduk dengan mak je kan. So jadi dia save lah duit dekat sana. Kecuali kalau dia dah keluar daripada keluarga, dia duduk di luar, so mungkin dia terpaksa beli rumah ataupun disewa. Okey, belia mempunyai pengetahuan, mereka ada, pengetahuan ada, tapi dari segi aplikasi praktikalnya kurang. Kepelbagaian skim rumah mampu dibeli mengelirukan bagi belia. Sebab dia ada hidden agenda behind all this inisiatif, kena tengok betul-betul. Sebab itu literasi kewangan dan juga awareness untuk mereka mendapat ilmu tentang how to control your budget, how to spend dan sebagainya perlu sentiasa ada. Kita tak bolehlah bagi khusus selalu kepada belia kan. Tetapi belia kena celit sendiri. Maksud dia kena tahu what is the position, berapa gaji saya, berapa saya boleh belanja, berapa saya kena simpan. In future 5 tahun saya nak beli rumah ke tak. So all these things perlu. Skim mampu milik harus berkualiti dan di dalam kawasan pembangunan yang kondisif, serta mempunyai kemudah sampaian yang baik. Okey, sekarang ni banyak rumah yang krem.
sebab dia tak ada proper parking, because crowded. Isu utama pemilikan rumah adalah kesukaran menyediakan pendahuluan. So ini salah satu problem mereka lah. Dia nak beli rumah dia nak, tetapi dia tak ada down payment. Okay. Kalau kadang-kadang bank bagi 100%, dia ambil lah, dia seronok dia ambil, tetapi ada hidden charges dia di belakang. Okay. Monthly installment you akan high gila-gila. So dia, kalau yang ni tak ada, dia sangkut dekat sana. So all these things need to be Syur kajian kita ada 3 untuk 3 kategori belia. Belia beraspirasi memiliki dan mempunyai pendapatan yang mencukupi. Jenis pegangan dan segmen rumah dicadangkan pemilikan rumah di pasaran terbuka, sebab ini mereka willing to go in. Kerajaan dicadangkan untuk menambah program untuk memberi pendedahan kepada proses pemilikan rumah. So kategori kedua, belia yang mempunyai pendapatan sederhana tetapi berpotensi untuk memiliki rumah. Mereka patut lihat kepada pemilikan skim rumah mampu milik. Jangan pergi pemilikan rumah di pasaran terbuka. Okey. Dan kerajaan dicadangkan untuk pendidikan literasi kewangan, menambah program untuk memberi pendedahan kepada proses, menambah skim perumahan mampu milik. Ini semua dicadangkan untuk kerajaan. Dan kategori ketiga, belia mempunyai sumber pendapatan yang terhad. Okey, penyewaan, perumahan awam dan sebagainya. Kalau pejabat awam, kita ada perumahan awam kan, kita boleh sewa. I tahu memang susah, tetapi kita boleh sewa, kita boleh jimat. Jimat kita simpan. Bukan jimat kita beli kereta kau punya. So kita simpan dulu, sebab duit itu boleh kita simpan untuk pendahuluan nak beli rumah. Okey. Okey, kompetensi pemimpin muda kita keluarkan satu kajian. Kajian ini adalah untuk kita melihat kompetensi pemimpin muda, sebab kita sebut belia adalah aset negara dan belia adalah pemimpin negara. So apa kompetensi yang perlu ada pada belia dan apa karakteristik yang perlu ada pada belia untuk mereka menjadi pemimpin di masa akan datang. So dalam perspektif itu, dan juga salah satu daripada komponen 9 bidang keutamaan tadi, kepimpinan adalah satu aspek yang penting diberi perhatian. Sebab itu kajian kami yang lebih spesifik untuk melihat kompetensi pemimpin muda masa hadapan, dilihat secara lebih terperinci. So dari segi kepimpinan, aspek kepimpinan ini sebagai satu daripada 9 bidang keutamaan yang saya sebut tadi, di mana penekanan diberi kepada pembangunan keupayaan belia dari segi kebolehan daya, tindak tanduk, kecekapan. Ini adalah definisi yang kita ambil daripada Dasar Belia Malaysia 2015-2035. Mekanisme penilaian Dasar Belia Malaysia 2015-35, data-data empirikal berdasarkan indeks Belia Malaysia, skor domain potensi diri dan skor indikator kepimpinan berada di tahap yang sederhana. Maksud dia, it is not too bad, tetapi sederhana. Kalau kita nak tingkatkan ciri-ciri kepimpinan ataupun karakteristik pemimpin kita di masa akan datang, belia-belia kita pastikan bahawa indikator-indikator kepimpinan yang kita lihat dalam IBM tadi, yang mula-mula tadi, dapat kita gunakan sebagai panduan dalam menjana program-program. Dapatan kajian penilaian pembangunan belia positif 8C, juga menunjukkan skor pembangunan belia berada di tahap sederhana dan juga skor aset keseluruhan belia tahap sederhana. So objektif kajian kita mengkaji landscape kepimpinan muda, membangun kerangka kompetensi pemimpin muda. Ini kita rangka kompetensi pemimpin muda untuk diguna pakai oleh iLead. Kita punya one of the agency yang mempunyai peranan dalam melihat tentang kepimpinan belia-belia kita. Okey, so jadi kami buat kajian ini, kami share kerangka kompetensi ini kepada iLead untuk mereka gunakan sebagai input dalam usaha mereka melahirkan generasi-generasi pemimpin yang lebih matang dan berwibawa. Okey, mencadangkan pembangunan tool untuk mengukur kepimpinan belia. Dan skop kajian kita buat secara kualitatif, senario planning dan focus group discussion melibatkan 73 orang informan, belia dan kumpulan pelaksana, dan kaedah kuantitatif kita juga buat melalui survey 600 orang responden berumur 15 hingga 30 tahun. Okey, kita buat mixed method both. So 4 senario belia menjelang tahun 2035 daripada dapatan kita. First, kita lihat dari segi keseimbangan belia kita.
sistem menghadapi cabaran besar dalam cara beroperasi dan perlu sensitif dengan perubahan persekitaran. So, kepimpinan juga perlu selaras dengan ciri-ciri persekitaran yang mencabar. Okey, kedua, transformational, sistem perlu mengubah peraturan dan pendekatan lama kepada kaedah yang baharu. Ketiga, meneruskan corak dan pengaruh sedia ada tanpa perubahan. Keempat, sistem menuju kehancuran dan tidak berfungsi seperti sedia kala. So kita kena lihat all these scenario belia menjelang tahun 2035. Ini kita buat some brainstorming bersama dengan stakeholders kita dan bersama-sama dengan responden-responden kajian kita, dan kita dapati bahawa 4 senario belia kita ini adalah perkara yang perlu diberi perhatian yang serius, dan 8 pemacu perubahan belia Malaysia 2035. Pertama, kepimpinan dan tadbir urus. Kedua, kemajuan teknologi dan digitalisasi. Ketiga, nilai dan budaya. Keempat, kelestarian alam sekitar. Kelima, perubahan demografi dan penduduk. Kelestarian ekonomi, kesihatan dan gaya hidup, pendidikan dan pembangunan modal insan. Saya rasa 8 perkara ini perlu diberi perhatian. Saya rasa ILEAD yang merupakan sole agency yang melaksanakan program-program pembangunan belia dapat menggunakan input-input ini dalam penjanaan program mereka. 5, nilai utama pemimpin muda yang kita dapat melalui kajian kita: bertanggungjawab, mempunyai jati diri, amanah, hormat, berempati. Okey, kerangka kompetensi pemimpin muda 2035, kita ambil sumber daripada adaptasi dan diubah suai daripada 6 indigenous construct yang telah dikemukakan oleh rakyat Malaysia juga, Profesor Asmah Abdullah. Kerangka ini walaupun kerangka yang lama, tetapi kami gunakan ia sebagai satu asas dalam kita merangka kompetensi pemimpin muda bagi tahun 2035. Ini penjanaan what is going to be the future of kita punya what do you call belia-belia kita. Kalau kita tengok dari segi amal, berintegriti, bertanggungjawab, daya tahan, kecekalan, tegas, baik hati, jujur, adil, mengambil risiko, terbuka. Ini adalah antara karakteristik yang kita mahu belia-belia kita pegang untuk mereka menjadi seorang pemimpin yang lebih bijak di masa akan datang. Akal, bijaksana, intelek, prihatin, adaptasi, fleksibel mengikut konteks, empati, penyayang. Dan kepercayaan, amalan, pegangan agama, harmoni, tahan. Saya rasa kalau semua karakter-karakter ni kalau kita ambil secara keseluruhan, saya rasa kita pernah nampak karakter ni di mana-mana pun. Kan? Dalam kehidupan kita, saya rasa kita selalu berhadapan dengan all these karakteristik, sama ada daripada orang yang kita berkomunikasi ataupun di mana-mana. So, jadi kita pohon bahawa komponen-komponen ini diberi perhatian yang lebih serius dalam kita merangka kompetensi pemimpin muda masa hadapan, dan mereka patut mempunyai all this kompetensi. Dan kita ada 7 syur dan cadangan. Pertama, menggunakan kerangka kompetensi pemimpin muda dan alat pengukuran yang dibangun melalui kajian ini. Kedua, pendekatan experiential learning, refleksi penciptaan pengalaman untuk latihan kepimpinan. Ketiga, pembentukan karakter kepimpinan seawal kanak-kanak. Pentingnya penglibatan ibu bapa, ahli keluarga dari rumah. Pemimpin lahir sebenarnya adalah banyak debate. Pemimpin born to be a leader dan sebagainya. Tetapi saya rasa dia start di rumah. So kalau ibu bapa dia adalah seorang leader yang bagus dan dapat memimpin anak dia, saya rasa the first skills of leadership starts at home. So daripada sana baru dia pergi ke sekolah dan sebagainya. Kalau dekat sekolah dia tak libatkan mana-mana, dia duduk je sana belajar mungkin pandai, tetapi dari segi kepimpinan dan juga exposure untuk menjadi seorang belia ataupun individu yang lebih berguna kepada negara, tak kesampaian. Okey, jadi penyalahan potensi kompetensi kepimpinan, dan kita juga cater 10 kumpulan pelaksana dan fokus kepada pemekasaan individu dan penglibatan komuniti, pendekatan latihan. Sebab itu banyak program-program KBS di bawah program kesukarelawanan dan sebagainya melibatkan belia-belia kita untuk melibatkan diri dalam program. Dia bukan just pergi sekolah balik. Di sekolah pun kita ada banyak program, tetapi di luar
juga ada banyak program-program yang boleh kita melibatkan diri untuk mereka memastikan bahawa ciri-ciri kepimpinan dapat dicungkil daripada penglibatan mereka dalam pelbagai aspek penglibatan. Aspirasi belia keluarga Malaysia yang ke-6. So we are almost there. I'm going to skip this quickly. Kajian ini kita laksanakan untuk melihat kategori belia Malaysia berasaskan demokrasi, keperluan, citarasa dan kehendak sosioekonomi, mengenal pasti faktor-faktor yang mendorong kesejahteraan belia, kepuasan hati belia dan kegembiraan belia. Kita lihat dari segi kesejahteraan, kegembiraan belia dan kepuasan hati belia, menyediakan data berkaitan keperluan dan kehendak belia. So kita laksanakan kajian ini pendekatan kuantitatif dan input daripada kaedah kualitatif. 4 fasa survey selama 1 bulan 25 hari. Kita gunakan enumerators seramai 208 enumerators seluruh Malaysia, dan kita ada 24 penyelia, dan kita sasarkan 200 responden belia setiap 222 ahli parlimen, dan jumlah keseluruhan 45,024 orang yang telah menyertai kajian ini secara keseluruhan. So dapatan kajian kita nak share kepada 3 komponen tadi. 1, kesejahteraan belia. Kita lihat dia merujuk kepada pandangan, penilaian, pentafsiran individu terhadap semua perkara dalam domain kehidupan yang dinikmati. Dari aspek sosial, spiritual, teknologi, kesihatan, persekitaran, pendidikan, kemudahan fizikal, politik, keselamatan dan ekonomi. Kalau kita lihat daripada skornya, kebanyakan skor kita tengok dari segi ekonomi je. Sangat tidak, dia dalam kedudukan kurang memuaskan. Skor ekonomi 59.63. Ini keseluruhan, ini not by negeri, not by parlimen. Saya ambil secara keseluruhan dulu. Rakyat Malaysia, belia-belia Malaysia. So dari segi ekonomi mereka masih lagi di bawah. Kalau tengok dari segi social, spiritual, kita masih lagi di tahap yang tinggi. Sebab tu saya kata dari segi nilai dan identiti belia kita masih lagi tebal. Maksud dia boleh dibentuk. So don't give up. Contohnya macam stakeholders yang mempunyai peranan dalam pembangunan, jangan kata belia-belia kita dah teruk dah. Oleh kerana ada 1-2 kes yang kita tengok belia terlibat dengan mat rempit lah, masalah jenayah, dadah dan sebagainya, jangan kita labelkan bahawa kita dah teruk. Actually it is not. Itu small percentage. Masih boleh diatasi sebab nilai dan identiti kita masih lagi tinggi, boleh dibentuk. Okey? Dan kalau selepas saya punya pembentangan, esok kalau ada apa-apa kes jenayah di kalangan belia, saya bukan responsible sebab saya kata dia kurang kan. So jadi dia smaller percentage masih lagi dibentuk kalau kita banding dengan negara-negara di sekitar kita. Okey, dari segi perkara yang menyumbang kepada kesejahteraan belia, so kita ada akses kepada kursus kemahiran yang sesuai. Ini belia-belia di peringkat parlimen nak hubungan kekeluargaan yang baik, peluang meningkatkan taraf pendidikan, tiada masalah hutang yang kronik. Ini apa yang disarankan oleh mereka. Perkara yang perlu ditambah baik, keselamatan, jaminan keselamatan, amalan politik yang matang ke arah menjamin keutuhan demokrasi, liputan internet yang lebih memuas dan kerajaan yang berlaku adil dalam mentadbir negara. Okey, liputan internet yang lebih memuas. Maksud dia masih lagi tak adalah di peringkat ni. Second one adalah kegembiraan belia. Sebab kita tengok secara keseluruhan kualiti kesejahteraan hidup belia ni kita lihat dari aspek kegembiraan, kita lihat dari segi kesejahteraan, kita tengok dari segi kepuasan hidup mereka. Yang kedua adalah kegembiraan yang merujuk kepada penilaian keseluruhan individu tentang kepuasan hati mereka mengenai pelbagai domain kehidupan, antaranya pendidikan, pengurusan kewangan, sosial. Mereka gembira tak? So kadang-kadang mereka melaksanakan sesuatu perkara tetapi mereka not really macam kita lah, kita datang kerja nampak macam gembira tetapi kita stres. Kita datang pasal ada tanggungjawab tetapi kita not very happy. So tanya pada setiap individu, belia-belia apabila kita ni, kebanyakan daripada mereka bukannya berada dalam tahap yang ini. Tapi kita tahap secara keseluruhan seperti yang saya sebut tadi, kegembiraan belia Malaysia berada di tahap yang memuaskan dengan skor 71.8. Walaupun ada dari aspek pengurusan kewangan, kemajuan pekerjaan dan pendidikan merupakan satu perkara yang perlu dilihat secara lebih spesifik. Dapatan kajian yang seterusnya adalah kepuasan hidup mereka. Ini saya nak sentuh. Kepuasan hidup belia merujuk kepada penilaian kognitif individu terhadap kehidupan mereka.
kalau kita tanya belia-belia kita, dia puas tak dengan kehidupan dia? They run the life as usual, kerja ada, rumah ada, kereta ada, tetapi semuanya dalam sewa ataupun tengah bayar installment dan sebagainya. Mereka nampak okey, semua kelengkapan ada. Tapi dari segi kepuasan diri hidup, tak. Okey. So kalau kita tengok kepuasan hidup belia, Malaysia berada di tahap yang sederhana. Ini kalangan belia. 64.2. Maksud dia, you look okay, but you're not okay sebab you tak gembira. So kalau kita nak lihat dari segi kesejahteraan hidup belia ni, kita kena gembira, kita kena ada kualiti kehidupan yang lebih terjamin dan kita kena ada kepuasan hidup. Okay, when you finish your work, you go back, you puas. So jadi aspek-aspek ini perlu kita ni. Kalau kita tengok kehidupan hidup saya adalah baik cuma 80% saja. Tetapi jika saya dapat mengulangi kembali hidup ini, hampir tiada yang saya ingin ubah dalam kehidupan. 55.5%. Okay. So ini sedikit cadangan pemegang taruh. Kita ada last one, memperbaiki fasiliti sukan dan rekreasi di peringkat parlimen. Ini balik kepada kajian parlimen tadi. Memperluaskan skim khusus kepada belia untuk memiliki rumah, penambahan peluang pekerjaan, gaji setimpal. Ini adalah feedback belia-belia kita di peringkat parlimen dan kita collect based on national. Ini tak, dapatan yang saya sebut ni adalah secara keseluruhan belia kita. Bukan by parlimen, bukan by negeri. Ini keseluruhan. Dan yang ketiga, memperkasa jalur lebar yang lebih stabil di kawasan bandar dan luar bandar. Masih lagi ada masalah dari segi internet connection, komitmen yang tinggi dalam memastikan bekalan elektrik, kualiti air yang baik. Contohnya ada negeri-negeri ataupun kawasan-kawasan pedalaman yang tidak ada air bersih lagi. Okay? So ini pun adalah antara kekangan. Sistem pengangkutan awam yang sistematik dan cekap. Ada tempat yang tak ada lagi sistem transportation yang baik. Dan seterusnya, the last kajian ni adalah trend budaya sukan rakyat Malaysia. Saya sentuh juga 9 bidang keutamaan tadi. Dalam 9 bidang keutamaan, dari segi aspek penglibatan dalam aktiviti fizikal adalah salah satu komponen penting dalam dasar belia Malaysia untuk menjamin kedudukan belia kita berada dalam kedudukan yang lebih sihat. Okey. Bukan saja indeks belia Malaysia tetapi indeks budaya sukan juga memainkan peranan dalam memastikan bahawa kualiti kesejahteraan hidup belia terjamin sekiranya mereka sendiri adalah antara belia-belia yang sihat. So di bawah rancangan Malaysia ke-12, usaha bersepadu bakal dilaksanakan untuk mempromosikan budaya sukan bagi membina masyarakat yang aktif dan sihat. Saya sebut tadi tentang keseronokan, kepuasan hidup dan sebagainya. Kalau you are not physically fit ataupun you sakit all time, so you tak bolehlah menjamin kualiti kehidupan yang baik, kan? Mungkin skor dia tinggi tetapi you yourself are not in that particular age. So jadi saya sarankanlah semua untuk mengamalkan budaya bersukan dan seperti mana yang disarankan oleh Dasar Sukan Negara dan juga visi Sukan Negara kita yang baru, semuanya adalah antara inisiatif Kementerian Belia dan Sukan untuk memastikan budaya bersukan diterapkan dalam jiwa setiap rakyat Malaysia. It is not about being in sports just because you nampak kawan sebelah buat dan sebagainya, dia kena ada naluri dalaman. I need to do some workout, I need to do some physical movement, at least move your lower limbs and your upper limbs to make sure that certain percentage of fat tu dibakar setiap hari untuk memastikan bahawa you feel activate. So evolusi IBSM 2018, kita buat IBSM ni baru 2018. Okay, kita ada 5 domain, 8 indikator bagi tahun 2021 hingga 2025 di bawah RMK 12, 2021 hingga 2025 di bawah RMK 12, kita telah buat penambahbaikan selepas pandemik kepada 2 domain dan 5 indikator, iaitu indikator keaktifan, kesukarelawan, dedikasi, perbelanjaan dan sumbangan. Okey, faktor-faktor budaya sukan juga diambil kira dalam indikator-indikator kita, iaitu fasiliti, tadbir urus, barangan dan perkhidmatan, pengembangan bakat dan pengetahuan.
kita nilai budaya bersukan bukan saja dari segi penglibatan, tapi kita lihat juga dari segi semangat kesukanan mereka. Contohnya penglibatan mereka dalam aktiviti kesukarelawanan, aktif dedikasi dalam penganjuran sukan dan sebagainya. So itu juga merupakan aspek semangat kesukanan. So jadi saya nak tunjuk ni adalah evolusi daripada 2018 hingga 2022 ni kita dah ada sedikit penambahbaikan dalam domain kita. Bagi tahun 2021 hingga 2025 ni kita akan gunakan 2 domain dan 5 indikator sebagai kita punya indikator. So dari segi persempelan merujuk kepada populasi belia 13 tahun dan ke atas oleh Jabatan Perangkaan Malaysia DOSM 2021. Dari segi jantina, kajian kita balance, kategori umur, lokasi kita ada balance. Kita try our level best to balance seperti bandar dan luar bandar. Luar bandar banyak fasiliti-fasiliti sukan tak ada. Jadi penglibatan mereka dalam melibatkan diri atau membudayakan sukan itu amat kurang. So saya rasa kerajaan have to look into this. Saya rasa dapatan kajian ini juga kita share dengan EPU untuk di bawah rancangan Malaysia ke-12 supaya mereka dapat ambil inisiatif untuk membantu stakeholders yang mempunyai peranan dalam perancangan program-program pembangunan sukan di peringkat negeri selain daripada Jabatan Belia dan Sukan. Status ini adalah sedikit demografi responden kita. Next. Dari segi keseluruhan objektif IBSM 2022 mengkaji indeks budaya sukan, menyediakan show dan input bagi pengumpulan dasar dan juga hala tuju negara, mengenal pasti tahap penglibatan rakyat Malaysia dalam sukan bagi tahun semasa dan dibandingkan dengan tahun asas, dan penerokaan perkembangan budaya sukan ke arah negara bersukan, sporting nation, dan yang seterusnya mengenal pasti tahap semangat kesukanan dan kalangan rakyat Malaysia. So ini adalah antara objektif kita. Dan mengapa 52% tidak terlibat dalam sukan? Dapatan kajian kita highlight bahawa motivasi kendiri yang rendah di kalangan rakyat kita. Satu, komitmen keluarga penghalang aktiviti bersukan. Okey, dia banyak luangkan masa kerja, tak ada masa dan sebagainya. Tapi itu alasan yang boleh kita perbaiki. Kesuntukan masa boleh diperbaiki. Faktor kesihatan yang kurang baik ini perlu lihat secara lebih. Ni jadinya faktor kesihatan yang kurang baik ni disebabkan tak bersukan lah. Tak bersukan yang jadi macam ni. So kalau bersukan consistently, dia boleh membantu. Dan peralatan sukan dan charge facility yang semakin tinggi. Okey, kalau nak main badminton, dia pergi ke gelanggang, dia kena bayar RM35 1 jam. So jadi open space tak ada sangat, very limited. Taman-taman rekreasi very limited and getting very crowded. So jadi kerajaan have to look into some solution untuk pastikan bahawa perkara-perkara ini dapat diatasi. Dan fasiliti yang kurang menepati trend sukan semasa, fasiliti sukan yang rosak dan kurang diselenggara, fasiliti sukan yang sukar diakses, kurang penganjuran program latihan sukan di peringkat komuniti, wujud karenah birokrasi penganjuran sukan, kurang ikon sukan setempat diketengahkan. Saya rasa kalau kita lihat mengapa budaya sukan kita masih lagi di tahap yang sederhana, kekangan-kekangan ini perlu dilihat secara lebih serius. So saya rasa all these things adalah perkara yang perlu kita lihat. Rumusan dan show kita dari segi fasiliti menyemak semula status fasiliti sukan. Saya rasa di Kementerian Belia dan Sukan, fasiliti-fasiliti sukan di bawah peringkat KBS sudah ada sedikit inisiatif untuk kita rekodkan all the facility untuk memudahkan orang-orang di luar sana, untuk memudahkan penggunaan fasiliti-fasiliti kita. Dan usaha untuk membentuk dan membangun budaya sukan adalah tanggungjawab kita bersama bersama dengan pihak kerajaan dan individu supaya wujud kesedaran bagi mengekalkan. Saya rasa Kementerian Belia dan Sukan melalui Jabatan Belia dan Sukan banyak melaksanakan program-program belia bukan saja di peringkat nasional tetapi di peringkat Jabatan Belia dan Sukan di peringkat negeri. Okey. Last one, saya rasa 2-3 slide saja tuan. Harap bersabar. Saya dah bentangkan kepada grup tadi. So jadi Iris, saya nak sebut 2 saja perkara sebelum saya go into detail, tetapi kita boleh pantau kita punya sistem. Kita ada 2 sistem di bawah Iris, iaitu sistem eMind dan juga sistem Y-Data.
Okey, yang di tengah-tengah tu dua kolom statistik nombor 2 dan nombor 3. Okey, hub profile ni kita ada pendaftaran e-belia. Siapa-siapa yang berdaftar, yang ingin berdaftar boleh berdaftar. Kita ada 388 belia yang telah berdaftar. Kita ada ICE 8,762. ICE ni adalah Iris Community Enumerators, dan juga pendaftaran sukarelawan 230,000 dah daftar. Sistem Y-Data yang nombor 2 ni, hub statistik, kita ada 250 set data free, anyone can access. Pergi dalam sistem kita Y-Data and you can look into 17 clusters, 250 set data belia. Boleh tengok apa saja data-data berkaitan belia kita dah upload secara free. Dan satu lagi, sistem pemantauan belia. So saya rasa I won't go more than this because saya rasa kita kekangan masa. So I supposed to finish by 12:30. Saya rasa kita dah cukup. So itu adalah 7 kajian yang saya share sedikit sebanyak tentang dapatan kajian kita. Boleh dapatkan detail daripada website kita dan juga contact person daripada Iris untuk kita sama-sama gunakan dapatan kajian ini. Dan untuk hub data ni kita boleh layari web kita juga untuk tengok e-mind dan juga Y-Data untuk sama-sama kita perhalusi. So itu saja daripada saya. Thank you very much YB, Puan Ramona dan Tuan untuk bersama-sama dengan kita sepanjang pembentangan ini. Saya tahu bahawa sharing dapatan kajian ni memang boring, tetapi saya rasa we have no choice. Kita kena share dapatan kajian ini supaya kita dapat terjemahkan dapatan kajian ini dalam penghasilan program kita yang lebih berkesan. Thank you. Itu saja daripada saya. Thank you. Terima kasih diucapkan kepada yang berusaha Dr. Bella Pandan Pengusaha Media atas pembentangan sebentar tadi. Baiklah hadirin yang dihormati sekalian, pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih di atas kerjasama yang diberikan sepanjang majlis ini berlangsung. Segala kelemahan dan kekurangan yang berlaku, kami sebagai jawatan kuasa pelaksana majlis menyusun 10 jari memohon ampun dan maaf. Sebelum bersurai, dipohon tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang penilaian program di dalam sistem e-mind bagi penerimaan sijil. Slide pembentangan juga akan di-emailkan dari semasa ke semasa. Sehingga berjumpa lagi, saya Nizam Ramli mengambil kesempatan mewakili tim Iris mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga di atas sokongan anda semua. Dari Pekan Kedah ke Pekan Sari, beli swasta di Kota Tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Baiklah, kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan mengambil gambar sebagai kenang-kenangan. Dipohon kepada tuan-tuan sekalian untuk berada di hadapan bersama dengan Dibgor Hormat. Dipohon kepada pihak UKK dan juga untuk mengambil gambar, berada di atas pentas untuk mengambil keseluruhan peserta dan juga DIF pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam hormat. Sekian, terima kasih.